Okey, sekarang ni kita dah sampai dekat bahagian transistor sebagai Swiss automatic. So kalau tengok dekat sini kita ada dua, Swiss kawalan cahaya dengan kawalan suhu. Jadi untuk video ini kita akan tengok Swiss kawalan cahaya sahaja. Nanti video seterusnya kita tengok untuk suhu pula. Okey, ini adalah rupanya kalau Swiss kawalan cahaya. Okey, tapi kalau korang perasan dekat bawah ni ada satu komponen yang nampak lain sikit daripada yang biasa kita tengok. Jadi komponen tu nama dia adalah LDR ataupun PPC. Okey, perintah pekecahaya atau light dependent resistor. Okey, jadi kan dia macam ni tau. Perintah pekecahaya ni dia perintah. Perintah macam perintah yang kita biasa tengok tu yang ada ohm semua tu kan. Okey, tapi beza dia pekecahaya. Maksudnya nilai rintangan dia tu depends kepada cahaya dekat TV. Okay. So, bila cahaya terang, bila surrounding dia terang, rintangan dia adalah rendah. Tapi kalau gelap, rintangan dia tinggi. Itu je beza dia. Maksudnya rintangan dia tak tetap. Okay, dia bergantung kepada cahaya dekat sekeliling. Jadi macam mana nak hafal? Kalau cikgu, biasanya cikgu cakap macam ni. Bayangkan dia, okay, perintah pekecahaya ni dia suka cahaya. Okay, bila kita suka sesuatu, kita tak halang kan. So, bila terang, dia suka. Bila dia suka, maksudnya dia tak resist. Jadi rintangan dia rendah. Okay, kalau gelap, dia macam, okay, LDR macam, aku tak suka lah. Jadi bila dia tak suka, rintangan dia tinggi sebab dia resist keadaan tersebut. Okay, jadi itu adalah berkenaan dengan perintah pekecahaya. Bila terang, rintangan rendah. Okay, sekarang ni kita tengok contoh dia punya gitar. Okay, ni adalah rupa dia. Okay, ni adalah rupa dia. Jadi recap balik bahawa IB adalah arus tapak. IB adalah arus tapak ataupun base current. Okay, IC adalah collector current ataupun arus pengumpul. IE adalah pengeluar. Okay, ataupun emitter. Okay, so ingatlah benda tu. Alright, sekarang ni apa yang berlaku? Pertama sekali kita buat satu-satu lah. Kita try Okay, pertama sekali persekitaran adalah terang. Contoh persekitaran adalah terang. Okey, bila persekitaran adalah terang, ingat balik slide sebelum ni, kalau terang, rintangan PPC adalah rendah. Sebab apa? Sebab PPC suka cahaya. Okey, dia suka cahaya. Jadi dia macam, oh I like this. So dia tak resist lah, jadi rintangan dia rendah. Okey, itu yang pertama. Lepas tu, ini menyebabkan voltan dia. Okey, ingat balik V sama dengan IR. Kalau rintangan dia rendah, maksudnya V dia berkurang jugalah. Jadi korang kena cakap V dia, okay, V dia berkurang. Sebab, yelah tadi kita dah kata bahawa R dia berkurang, so V dia berkurang juga. Okay, lepas tu, sekarang tengok poin nombor 2 Dia macam ni tau. Untuk transistor ni membenarkan arus mengalir, dia ada voltan minimum. Okey, dia ada voltan minimum merentasi B dan E. Dekat sini ada voltan minimum yang diperlukan untuk merentasi. Maksudnya kalaulah macam contoh, bayangkan dia macam tiket. Okey, dia macam tiket. Katakanlah harga tiket adalah 5 volt. Harga tiket 5 volt. Okey, kalaulah voltan yang korang ada 6 volt sahaja. Ialah 6 volt. Jadi cukuplah untuk melepasi. Jadi arus boleh mengalir. Tapi kalaulah voltan tu 5V tapi voltan yang korang ada tu rendah, 3V je. Jadi tak lepas. So dalam kes ni disebabkan VPPC tu rendah, maksudnya duit yang dia ada tu sikit. Padahal harga tiket tu mahal. Jadi dalam kes ni VLDR, voltan yang dia ada tu tidak melebihi voltan minimum. Okey, kita perlukan 5 tapi dia tak cukup, dia ada 3 je. Kenapa 5? Itu cikgu reka je, just nak bagi nombor. Jadi VLDR tidak melebihi voltan minimum merentasi B dan E. Okey, jadi sekarang dah tak cukup. Bila tak cukup, IB tak mengalir Okey, jadi kalau IB tak mengalir, okey, ingat tadi awal-awal dalam video yang pertama pasal pembesar arus tu, bila IB kosong, ini itu sebab tu benda ni asas. So bila IB sama dengan kosong, confirm IC sama dengan kosong juga.
Tak kira lah ada bateri ke tak ada. Kalau tak ingat ni tengok balik video yang pasal amplifier arus tu. Okay. Jadi transistor tidak akan dihidupkan. Sebab apa? Sebab IB tak ada tadi. So transistor tidak dihidupkan. Jadi kalau transistor tak hidup, okay, IC tak boleh mengalir. Okay, IC tidak boleh mengalir dalam litar pengumpul. Jadi kalau dah IC tak boleh mengalir, macam mana mentol nak menyala? So mentol tidak menyala. Jadi dalam situasi ni, dalam keadaan di mana sekeliling adalah terang, okey, dalam keadaan sekeliling adalah terang, mentol tidak menyala. Okey, kalau kita terbalikkan, kita tengok sekarang kita cakap pasal persekitaran gelap pula. Okey, gelap. Jadi kita dah tahu gelap dia macam okey, saya tak suka perkara ni. So bila dia tak suka dia resist. Kalau korang tak suka sesuatu, korang halang perkara tu daripada berlaku kan. Jadi bila gelap dia tak suka. So rintangan dia jadi tinggi. Okey, resistance dia jadi high. So bila rintangan dia tinggi, V sama dengan IR. V sama dengan IR. Bila rintangan tinggi maksudnya voltan pun tinggi juga. Okay, voltan pun tinggi. Jadi voltan bertambah. Okay, so bila voltan bertambah, okay, kita assume bahawa bila dia tinggi maksudnya dia melebihi voltan minimum. Merentasi B dan E. Jadi bila dia lepas maksudnya transistor boleh on lah. Jadi IB akan mengalir. Okay, so bila IB mengalir transistor akan hidup lah. So bila dia boleh hidup, jadi IC boleh mengalir. Nampak tak? Dia punya cerita tu, flow dia tu ada. Asalkan kita faham dia punya cerita. Okay, jadi disebabkan IC tu boleh mengalir, jadi mentol pun akan menyala. Itulah ceritanya. Jadi ni we light up. Okay, tapi korang, dia macam ni tau. Cikgu kadang-kadang pelajar, dia macam, okay, bila gelap je confirm menyala. Bila terang confirm menyala. Jangan hafal macam tu. Okay, sebab dia bergantung kepada kedudukan benda ni. Kalau dia tukar tempat, terbalik lah. Okay, macam contoh, katakanlah dalam keadaan persekitaran tu adalah gelap. Okay, kalau kita letak benda ni dekat bawah. Kalau kita letak dekat bawah, waktu gelap dia akan terang. Waktu gelap dia akan menyala. Okay, so waktu terang dia akan padam. Maksudnya padam tu ni lah, mentol ni lah. Okay, kalau kita tukar kedudukan dia ke atas. Waktu dia tukar ke atas, maksudnya kita letak LDR di sini. Maksudnya waktu gelap yang dia akan padam. Okay, waktu terang yang dia akan menyala. Okay, alright. Tapi tak apa, yang kesimpulan tu nanti dalam 2 video lagi kita akan tengok ataupun buat macam tips untuk hafal benda ni. Okay, tapi point dia adalah kena ingat dia punya jalan cerita untuk memudahkan korang faham. Alright, so anyway, ini adalah untuk perintang peka cahaya. Untuk video seterusnya, kita akan tengok perintang yang mana dia punya litar tu dia akan berubah mengikut suhu pula. Maksudnya kita akan tengok yang kawalan suhu. Okay, alright. So, terima kasih.